Cikgu pun dah ready. Kamu pun dah ready kan? Dah. Dah. Buka je lah. Bagus. Malas nak tutup. Okey, boleh je. Cikgu tak marah pun. Okey, ha? Okay. Sebelum tu cikgu nak tanya, kamu dah makan tengah hari ke? Dah. Pukul 12 tadi. Belum. Um, dah. Yang lain dah. Siapa yang belum tadi tu? Dah lah cikgu, dah. Saya Carol. Baguslah kalau kamu sudah makan. Makan ikut masa Jangan makan pukul 3 baru nak makan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tanyalah, kamu ingat tak sebelum ni kamu belajar apa? Ingat tak? Sebelum kita masuk topik kesan kegiatan manusia dan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita ada belajar tentang Muka bumi. apa? Bentuk muka bumi Bentuk muka bumi. Lagi? akibat tindakan ombak di pinggir pantai. Bentuk muka bumi akibat tindakan ombak lah ni. Jadi antara bentuk muka bumi yang kamu tahu apa? Pantai. Apa? Bentuk muka bumi yang akibat tindakan ombak di tepi pantai itu apa? Yang setakat ni kamu tahu dan kamu ingat. Belum ni kan dah kita belajar kan? Teluk dan Tanjung. Teluk dan Tanjung. Okey, lagi yang lain? Selain Teluk dan Tanjung? Banyak tu. Takkan Teluk dan Tanjung je bentuk muka bumi. Okey, antara bentuk muka bumi yang kita belajar adalah Lohong. Ha? Apa Lohong Kira? ombak. Ya, Carol. Lohong ombak. Lohong ombak. Ya, betul. Itu globe. Kalau lohong ombak tu runtuh, dia jadi apa? Dia akan jadi geo. Kan lohong ombak tu kan ada lubang kan di atas dia. Ingat tak? Kamu ni ada tak buat nota? Hilang ingatan. Hilang ingatan. Kejap. Okey, cikgu tunjuk. Ini adalah lohong ombak. Tengok kalau atas ni kan ada lubang. Kalau lubang dia jatuh, dia akan jadi geo. Jadi anak telur lah sikit sebab telur ni kan dia macam lengkungan kan. So bila jatuhnya globe ni ataupun anak lohong ombak ni, dia akan jadi lengkuk kan di dalam tu lah sebab ada pasir. Okay, yang ni macam okay, ini adalah antara bentuk muka bumi. Nampak tak kamu semua? Nampak. Tak nampak? Nampak. Ni antara bentuk muka bumi akibat mendapan. Yang tadi tu adalah hakisan. Okay, bentuk muka bumi. Yang mana dekat bentuk muka bumi ni yang mana akibat pemendapan yang mana biasa kamu tengok?
Pantai Anyone? go. Pantai. Yen. Pantai paling biasa kamu tengok setakat ni. Biasanya ada tunjuk dekat TV ke, dekat internet. Selalu kan melayari internet, tengok drama di Facebook lah, tengok tu kan selalu pergi tepi pantai kan. Itu adalah proses pemendapan ombak di pinggir pantai. Jangan pula tak tahu pantai tu terjadi macam mana. Okay, setakat ni okay ke? Tu kamu mengantuk ni. Okey, cikgu. Okay. Seterusnya adalah ni cikgu nak uji. Tadi kan cikgu dah tanya nama-nama untuk bentuk buku bumi kan. Ni cikgu nak tunjuk gambar dan kamu teka nama dia. Untuk yang ni, apakah nama bentuk muka bumi ni? Lagun. Ya, ya pula cikgu. Apa? Lagun. Lagi jawapan lain, jawapan lain. Tanjung. Tombolo ego. Yakinnya kamu tombolo. Polo. Yakin go. Ni, sebelah ni. Yang cikgu, gambar yang bergerak ni. Abad. Anak. Anak Anak apa? Pantai Anak kan? Tanjung. Ini adalah teluk. Ah. Okay. Ah. Oh. Okay, ini adalah okey. teluk. Untuk Tanjung, ini adalah Tanjung. Jadi hakisan berlaku dekat bahagian teluk ni sebab batuannya lebih lembut kan. So dia akan melengkung ke dalam daripada Tanjung yang mengunjur ke laut. So jangan salah Kalau yang sebelah ni? Beting pasir. Beting pasir. Beteng pas. Ya, ya betul. Beting pasir. Tengok beting pasir ni. Siapa yang tanya hari tu tentang dapat lalu tak? Alexander yang tanya. Alexander kan yang tanya. Beting pasir ni kamu dapat lalu. Ni kan pulau sebelah ni. Cuma kalau air pasang kamu memang tak dapat lalu lah. Air pasang besar mana boleh lalu, nanti lemas. Okay, bagus semua dapat jawab. Walaupun ada usaha kamu nak jawab Okay, terusnya kita akan pergi ke kesan kegiatan manusia. Sebelum tu cikgu nak tanya, apakah antara kegiatan manusia yang terdapat di pinggir pantai? Pencemaran air laut. Bukan kesan, kegiatan. Apa yang aktiviti dilakukan oleh manusia di kawasan pinggir pantai? Buang sampah. Buang sampah. Macam ni lah. Jarang adakan aktiviti rekreasi. Kesan kegiatan Kak Cikgu. Bukan, kegiatan. Ini kamu tak boleh tunjuk slide ni. Sorry, Berkelas. Kegiatan ataupun kegiatan pembangunan yang berlaku di pinggir pantai. Seperti Perikanan. perikanan. Lagi? Pelancongan. Ya. Pembangunan penempatan. Lagi tu? Pemandian. Apa? Pemandian. Pelabuhan. Okey, pelabuhan. Mandi Betul. dekat Cikgu, kalau penerbangan cikgu? Kau pokok. Sama kan? Penerbangan tu berlaku disebabkan pembangunan kan? Boleh, cuma dia dijadikan huraian nantilah. Kiranya aktiviti manusia seperti pembangunan, penempatan telah menyebabkan penebangan pokok kayu bakau di tinggi pantai. Macam itulah kamu huraian. Okey. Setakat ni kamu tahulah aktiviti-aktiviti di kegiatan pinggir pantai kan?
Kejap Okay. Disebabkan kegiatan manusia ini, kamu akan berlakunya beberapa kesan di kawasan pinggir pantai. Antaranya adalah sesiapa? Ada 6 kan cikgu? Ada 6. Sesiapa nak wakil? Saya cikgu. Okey, Elias. Hakisan pinggir pantai. Yang lain? Maksudnya Kemusnahan zon penampan. Okey. lagi ada satu Lagi? Siapa? Perubahan landscape. Perubahan geomorfologi di pinggir pantai. Lagi? Pencemaran laut. Gangguan rantaian Pencemaran makanan. laut. Ya, lagi? Apa orang dalam Eh, gangguan rantaian makanan dan perubahan landscape. Okey. dah. Ya? Ya. Carol? Dah. Okey, untuk hakisan pinggir pantai seperti yang kita dah belajar sebelum ni adalah bentuk muka bumi kan. Tapi hakisan pantai ni juga memberi kesan kepada Kenapa cikgu? Saya mengiap lah. apa? Okey. Okey, untuk hakisan pinggir pantai ni dia juga beri kesan negatif kepada kawasan di pinggir pantai kerana dia menghakis. Semakin lama dia semakin menghakis dan akan menyebabkan berlakunya pantai tu terhakis dan tiada macam mana cakap tiada kawasan penempatan. Dia boleh menyebabkan terhakis dan pantai runtuh macam mendap. Okey, faham tak? Tak. Okey. Sekejap, cikgu lagi fikir ayat macam mana. Macam mana hakisan pinggir pantai ni boleh menyebabkan kemusnahan kawasan di pinggir pantai lah. Contohnya kan kalau kamu tak ada macam penghadang, macam rumah kamu tak ada penghadang, tiba-tiba kena tip angin, roboh kan, rosak kan. Macam tu juga bila tindakan ombak ni menghempas pantai, sentiasa berulang kali menghempas pantai akan menyebabkan kawasan tu musnah. Jadi dia tak berlaku dengan cepat tapi dia semakin lama semakin terhasil bentuk muka bumi dia tu berubah. Sebab tu berlakunya perubahan landscape. Faham tak? Okey ke? Oh, okey. Okey. Untuk kemusnahan zon penampan pula, kamu tahu apa itu zon penampan? Tak. Tak tahu. Tak? Yakin tak tahu? tak Yakin. Okey. Tak tahu. Zon penampan ni seperti zon yang penghalang ataupun zon yang pertama sekali untuk ombak ni terhempas. Macam pinggir pantai kan, kalau di pantai kita nampak ombak tu terhempas di pantai kan. Kalau zon penampan ni seperti zon paya bakau, hutan kayu bakau tu, dialah merupakan zon penampan. Kenapa zon penampan ni musnah? Sebab contohnya tadi pembangunan kan, bila kita ada melakukan pembangunan secara automatik kawasan-kawasan zon penampan tu dimusnahkan dan ditebang untuk dijadikan bahan-bahan penerbangan, bahan-bahan pembuatan macam rumah. Kayu-kayu bakau tu berguna untuk pembinaan juga. Setakat ni okey? Okey. Okey. Ya ke? Okey. Faham. Tak faham?
Okey, seterusnya adalah perubahan geomorfologi di pinggir pantai. Geomorfologi ni adalah batuan. Macam kamu belajar sebelum ni adalah perubahan sebelum ni kamu belajar adalah bentuk muka bumi kan. Kalau kamu belajar tentang macam gerbang laut, gua, apa lagi? Batu tunggul kan. Itu adalah geomorfologi yang berubah dekat kawasan pinggir pantai. Selain tu, apa yang berubah di kawasan pinggir pantai yang dalam bentuk batuan adalah macam tanjung, tanjung sebab dia batuan keras yang mengunjur ke laut. Tapi untuk batuan lembut pula dia akan terhakis dengan cepat. So jadi dia berlaku perubahan geomorfologi di situ. Sama juga dengan cerunan dan teres. Kalau kamu pergi ke tebing tinggi, tiba-tiba ada cerunan dan teres. Cerunan teres ni berbentuk bertingkat tau. Satu tingkat tinggi dan satu lagi tingkat rendah. Disebabkan berlakunya hakisan dan hakisan ombak yang sentiasa berlaku lah. Tapi dia tak berlaku dengan kadar tahun yang perubahan dia tu tak nampak sangat, tapi kamu akan nampak pada 10 tahun akan datang. Sekarang ni faham? Hello everyone. Hello. Hello. Okay ke? Okay. Ya. Okay, kalau untuk gangguan rantaian makanan ni, macam mana kegiatan manusia ni boleh mengganggu rantaian makanan? Perikanan. Ya, perikanan. Selain Ikan perikanan, habis. ikan habis. Okey. Macam awak bina pelabuhan, macam awak lah nak bina pelabuhan ataupun jeti tepi laut kan. Awak sebelum tu awak kena tambak dulu kawasan laut. Tambak ni tahu kan tambak? Dia tambah tanah ataupun pasir di pinggir kawasan laut. Okey, bila dia berlakunya penambakan di kawasan pinggir laut ni, secara automatik hidupan laut akuatik akan musnah. Sebab tu gangguan rantaian makanan di situ. Dan juga ikan-ikan pun lari lah kan. Okey ke ni? Oh, okey. Ya, jadi. Okey. Okey, seterusnya pencemaran laut. Apa aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya pencemaran laut ni? Anyone, siapa yang tahu? Apa? Pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Apa lagi? Membakar di tepi laut. Okey. Membakar di tepi laut. Okey, bolehlah. Kayu apa? Cikgu, apa yang minyak tu cikgu? Pembuangan minyak kan? Minyak. Toxic. Yes. Pertumbuhan minyak boleh menyebabkan pertumpahan minyak di lautan boleh menyebabkan pencemaran laut juga. Macam pertumpahan minyak dari kapal-kapal yang membawa minyak ataupun kapal karam boleh menyebabkan pertumpahan minyak tau di lautan. Selain itu juga kalau bagi nelayan yang mencuci bot-bot diorang akan membuang sisa-sisa tu ke laut kan. Jadi berlakunya pencemaran di pinggir laut juga. Jangan kamu pula cakap cikgu tak ajar yang ni. Okey, perubahan landscape ni macam sama tadi, yang sama juga yang dia saling berkait dengan perubahannya geomorfologi, berlakunya hakisan ni kan. Menyebabkan perubahan bentuk muka bumi di kawasan pinggir pantai ni. Okey ke? Okey.
Okay. Selain tu perubahan landscape ni, biasanya kan kamu pergi pantai kan hanya lautan kan, hanya macam pemandangan lautan yang hanya ada air. Tapi bila adanya kegiatan manusia di situ, manusia buat penempatan, manusia buat resort, manusia buat hotel ke apa ke yang di atas air. Jadi berlaku perubahan landscape di mana ada perubahan fizikal kat situ kan. Tiba-tiba ada terpacatnya bangunan ke atas air, atas laut. Macam tu lah. Sekarang ni kamu okey ke dengan penerangan cikgu? Okay. Okey. Nanti cikgu tanya. Jangan tidur Kalau, okay. Okey. Okay, seterusnya adalah usaha pemeliharaan dan pemuliharaan di kawasan pinggir pantai. Okey, usaha pemeliharaan. Pemeliharaan ini juga mempunyai maksud kita jaga dan kita lindungi. Usaha untuk menjaga dan melindungi kawasan di pinggir pantai. Dan pemuliharaan ini, kalau keyword yang kita kena ingat adalah kita pulih, kita rawat. Jadi dia pemulihan ni dia apa yang langkah seterusnya untuk kita rawat kawasan tu, macam kita rawat, kita pulihkan kawasan yang terhakis tu, macam itulah. Dan pemeliharaan ni apa langkah kita untuk menjaga kawasan tu jadi lebih baik daripada dicemari oleh kegiatan-kegiatan peneroka, macam tu. Di dalam slide cikgu ni ada menyatakan beberapa poin untuk pemeliharaan. Antaranya adalah anyone? Penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang ni penting untuk kita cegah berlakunya penerokaan kawasan secara berleluasa. Contohnya kan kalau kawasan, contohlah kawasan kebun kamu. Kawasan kebun kamu diganggu oleh orang luar. Apa kamu buat? Takutkan orang luar. Takutkan? Macam mana kamu takutkan orang luar tu? Suruh dia lari lah cikgu. Kacau balik. Suruh balik. Okay, satu kamu bagi amaran kan kat dia. Ya, Cikgu. kamu buat laporan. Ya, betul. Kamu buat laporan untuk dia dapat tindakan dan denda. Sebab tu adanya penguatkuasaan undang-undang dalam bagi memeliharakan kawasan di pinggir pantai. Di sini ada akta perhutanan negara untuk menjaga kawasan hutan dan kawasan pinggir pantai ini. Seterusnya adalah pendidikan alam sekitar. Untuk pendidikan alam sekitar ni, kamu secara formalnya telah mendapat pendidikan tau. Sekarang ni pun kamu tengah mendapat pendidikan alam sekitar. Ianya telah diajar dalam subjek geografi dan sains. Rasanya civic pun kamu ada belajar kan untuk memelihara ataupun penjagaan hutan macam ni kan? Kepentingan-kepentingan. Civic. Kami orang Civic tak ada selalunya civic, belajar cikgu. tentang kamu tak ada belajar civic? Sekda cikgu. Tak ada. Oh, ya ke? Dah tak ambil civic lagi Mana ada civic cikgu? Oh, zaman cikgu Tak ada. civic dah tak. Okey, tak apa. Jadi kamu ada belajar tentang pendidikan alam sekitar dalam subjek sains dan geografi. Macam sekarang kamu dah belajar macam kesan tak jaga alam sekitar. Sekarang ni kamu dah belajar apa usaha-usaha untuk menjaga alam sekitar kan? Yes, siapa silent killer?
Ya. Siapa yang angkat tangan tadi? Siapa? Aku Okey, tak apa. Okey, disebabkan kamu dah belajar pendidikan tu secara automatik, kamu di sekolah kamu ada tak tubuhkan kelab-kelab persatuan alam sekitar? Lepas tu Tak cikgu. ada go. Tak ada? Di sekolah kamu tak ada tu ke? Tak ada kelab kesedaran alam sekitar? Kelab alam sekitar? Ada cikgu. Ada. Ada kan? Ada. Cikgu. Keceriaan. Alam sekitar lagi. Tak tahu Okey. cikgu. Ada. Maybe sebab kamu pun dah lama tak pergi sekolah, tak ikut aktiviti kelab, tak apa. Tapi yang pasti memang ada kelab untuk penjagaan alam sekitar ditubuhkan di sekolah Itu adalah secara pendidikan lah, secara formal. Okay, seterusnya kempen kesedaran alam masyarakat ni bagi pelajar kamu dah belajar pendidikan di sekolah, tapi untuk masyarakat luar diorang akan dapat kesedaran ni dari kempen-kempen yang dianjurkan. Macam cikgu pernah ikut kempen Cintai Sungai, tapi bukan di sini, dekat tempat cikgu belajar. Cikgu buat tu tau, kempen ni cikgu bagi flyover, brochure dekat apa tu dengan orang-orang ramai. Macam tu lah, lepas tu buat macam kuti sampah tepi sungai, macam tu lah. Itulah kempen kesedaran masyarakat kepentingan menjaga kebersihan sungai. Tapi yang ni, kempen kesedaran alam sekitar ni di tepi pantai ni, kamu boleh buat kempen menanam semula pokok kayu bakau di kawasan pinggir pantai. Macam tu, antara kempen kesedaran yang dapat dilakukan di kawasan pinggir pantai. Selain tu, kempen yang kamu dapat buat adalah kempen jangan buang sampah di kawasan pinggir pantai. Itu pun antara kempen-kempen yang ada aktiviti-aktiviti yang dapat kamu ikut untuk menjaga dan memelihara kawasan pinggir pantai. Okey. Okey ke? Okay. Yang silent killer ni siapa nama dia? Nama kamu semua ni. Hai, saya Syukrin. Ya, Syukri, saya tahu Sorry, Yalo saya ni. tak sempat. Mungkin dia Tak apa. Saya tahu Yalo ni Syukrin sebab tadi ada nama dia kan dalam kelas, grup kelas. Yang silent killer ni siapa? Flo ni Carol. Cikgu ingat lagi dia sebut tadi nama dia Carol. Silent killer. Mana silent killer ni? Cikgu tak kenal. Sebab nama dia letak silent killer. Amboi, pembunuh bersiri ke ni? Seram cikgu. Elek go, Elek. Alex ke? Yep. Diam-diam Alex Nanti cikgu tanya lagi. Okey, seterusnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan tadi cikgu cakap adalah untuk apa? Untuk merawat. Sebab contohnya kan kamu dah sakit, kamu kena pulihkan diri kamu kena makan ubat. Macam tu juga dengan kawasan pinggir pantai. Bila kamu pinggir pantai tu dah rosak, dah tak terjaga, dia sakit macam tu kan, dah musnah. Jadi untuk kita pulihkan dia, kita ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan. Antaranya adalah penanaman pokok bakau. Kamu ingat kan peranan pokok bakau ni sebagai apa? Ingat cikgu. Dia jadi sebagai Mengurangkan hakisan. Tembok okay, alias cakap sebagai mengurangkan hakisan. Carol Syukrin cakap apa tadi?
Jap cikgu, saya pun dah lupa apa yang saya cakap. Apa? Cikgu. Okey, tak apa. Okey, betul. Alias cakap tadi sebagai penghalang hakisan. Dia ni adalah sebagai penampan yang kita belajar tadi, zon penampan, di mana apabila ombak datang ke pinggir pantai tapi ada pokok bakau, dia jadi orang yang pertama tahu ombak tu dampar kan, dia hempaskan macam itulah. Jadi Macam bahan-bahan mengurangkan impak. ya betul, mengurangkan impak ombak tu terhadap pantai. Jadi hakisan yang berlaku di kawasan pinggir pantai jadi kurang sebab bahan-bahan dia bawa tu diperangkap oleh akar-akar kayu bakau. Itu peranan, sebab tu kita perlu tanam semula pokok-pokok bakau ni di kawasan pinggir pantai. Walaupun sudah diterokai, kita kena tanam semula. Itu kepentingan pokok bakau. Seterusnya adalah benteng pemecah ombak. Apa tu benteng pemecah ombak? Apa? Benteng, wait, tak pajak saya lupa. Okay. Ya Alex. Benteng untuk menghentikan ombak. Ya betul. Dia menghentikan ombak. Bukan setakat menghentikan, dia macam mengurangkan kelajuan ombak kiranya. Kamu sekarang tengok buku teks kan? Tak, Tak. saya dekat dapur ni cikgu. Kamu kat dapur? Tak apa. Mana-mana pun boleh asal kamu belajar. Okay, kalau Dia kamu dalam tengok bilik. bagus Elias. Okay, kalau kamu tengok dekat buku teks, cikgu muka surat 144 ada gambar benteng ombak kat situ. Kamu boleh tengok kat situ benteng ombak. Jadi bila benteng ombak ni ada, dia jadi mengurangkan kelajuan ombak yang menghempas kelajuan tadi dan memperlahankan ombak kan yang si Syukin cakap tadi tu. Sebab dia dibina agak jauh di kawasan pinggir pantai lah. Dia macam menjarakkan kawasan pinggir, dia dibuat berapa meter jauh dari kawasan pinggir pantai. Jadi ombak yang datang tu tak sempat pun nak ombak yang laju tu dia akan jadi perlahan sebab terkena benteng itu. Okay. Jadi dia akan mengurangkan hakisan di pantai. Okay. Yelah tu. Kalau tembok ni macam mana? Mengurangkan kadar hakisan. Ya betul. Tembok ni dibina macam tebing tinggi di kawasan pinggir pantai dan dia sama juga fungsi dia untuk mengurangkan hakisan. Semua langkah-langkah yang dibina ni adalah tujuan dia mengurangkan hakisan. Okay, kalau guni pasir ni selalunya dia tak lama sebab pasir secara automatik pasir ni dia akan termendap tau. Bila hempasan ombak sering kali hempah dia boleh termendap ke dalam pasir. So penggunaan guni pasir ni jarang digunakan. Paling selalu digunakan adalah benteng dan pembinaan pokok bakau lah paling sesuai untuk pemeliharaan di kawasan pinggir pantai. Setakat ni okey ke? Okey. Setakat ni tahu kan untuk buat perbezaan antara usaha untuk pemeliharaan dan pemeliharaan. Setakat ni dapat beza tak pemeliharaan dan pemeliharaan? Dapat. Okey, pemeliharaan ni adalah untuk Memulihkan memulihkan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan.
Untuk memelihara. Untuk memelihara. Okay, kalau kamu dengar ayat pemeliharaan ni, kamu kena ingat keyword ni ya. Pemeliharaan ni untuk kita jaga. Kalau pemeliharaan kita rawat. Jadi pemeliharaan ni kita akan buat tindakan yang menjaga kawasan pinggir pantai. Kalau kita pulih, kita akan melakukan langkah-langkah seterusnya untuk pulihkan kawasan tersebut. Macam tu. Ya, Shannon. Ya, Shannon? Shannon okey ke? Cikgu, saya ada soalan. Ya, Carol. Carol Syukrin. Cikgu tu tak dam yang orang bina dekat sungai tu untuk menghentikan air tu. Oh, apa nama dam dalam bahasa Melayu Macam mana dia Apa orang nama dam dalam bahasa bina Melayu, lupa pula cikgu. Dam. saya tak tahu apa Empangan. dam dalam. Empangan. Ya, kenapa empangan tu? Macam mana dia orang bina dah? Oh, macam mana dia orang bina dia? Mula-mula, Yes. tiba pula cikgu yang jadi ajar macam mana nak bina dam. Kenapa kamu nak tahu macam mana dia orang nak bina dia? Saya curious. Oh, okay. Selalunya orang buat empangan di sungai ni, empangan kat sungai ni dia jadi macam saliran untuk mengalirkan macam air dari sungai ke kawasan pertanian seperti sawah padi ke kawasan pertanian yang memerlukan air. Itu tujuan dia orang buat lah. Macam mana dia orang stop air? Untuk yang macam guna air gunung Yes. Saya tinggal di kawasan air terjun Tak, maksud saya, okay, for example, dam yang besar tu kan besar, macam mana dia orang bina dia? Adakah dia orang macam mana air tu pandai stop and then dia orang terus bina-bina? Oh, yang tu cikgu tak belajar pula macam mana dia orang bina, tapi ada satu macam dia orang ada teknologi di mana dam ni dibuat untuk sebagai macam kawah besar tau. Dia takung air sungai tu, tapi bahagian sebelah sungai tu pula dia biarkan dia mengalir kecil je. Kiranya dia buka satu lubang kecil je untuk air sungai tu mengalir. Tapi dam ni tujuan dia untuk menakung air. Okay. Kamu boleh search kamu boleh cari dekat YouTube empangan bakun, macam mana empangan bakun dibina. Empangan bakun tu tahu dia telah menggunakan hampir berapa kawasan hutan ditebang untuk membina dia sebab dia empangan yang paling besar dekat Sarawak. Kalau dia pecah boleh banjir boleh berlaku banjir besar kat bahagian atas. Bahaya tau. Sebab dia menenggelamkan hutan. Bukan menenggelamkan just sungai je tau. Dia hutan. Bayangkan hutan yang besar kalau kamu tengok dekat peta. Sarawak kan penuh dengan hutan. Tahu kan? Sarawak penuh dengan hutan. Kan. Bayangkan berapa besar hutan ditebang dan dikorek untuk jadi satu empangan yang besar. Bayangkan kawah tu, dia kawah yang besar tau, dia tinggi. Dia bukan empangan yang kecil-kecil. Kalau di sungai, dia setakat ni kamu nampak di sungai, cikgu pernah nampak tak besar. Cikgu pernah nampak dekat sekali dekat tu, di Kuala Kangsar cikgu nampak. Empangan dia tak besar, tapi air sebelah dia tu menakung sangat tinggi. Cikgu. Cikgu. Ya, Alias. Kenapa mereka buat cikgu kalau tak nak? Berapa mereka buat? Okey, satu dia tujuan tenaga elektrik. Kamu sekarang pun guna tenaga elektrik kan? Kamu pernah belajar tentang tenaga kan? Guna tenaga angin ke cikgu? Dekat Malaysia belum ada lagi tenaga angin. Ingat, Malaysia belum ada tenaga angin. Okey.
Empangan ni satu dia dia untuk hidroelektrik. Kita di Malaysia guna hidroelektrik untuk mendapatkan tenaga elektrik Sebab tu Sesko Sarawak macam tu. Dia gunakan Solar empangan tu. Solar. Solar pun sekarang tengah bergiat. Tapi tak banyak yang guna sebab tenaga solar ni dia guna kos yang tinggi tau untuk menghasilkan dia. Kita belajar tentang tenaga pula Tak apa. Okay, tak apa. Okay. Ada lagi soalan? Tiba kita tanya kita bercerita pasal empangan ni. Tiba. Sebab saya curious belajar. Okay, curious. Okay, tak apa. Okay, cikgu nak buat satu game Quizzy. Macam hari tu kita pernah buat kan? Siapa pernah masuk kelas cikgu? Masa cikgu buat first GM dulu. Kelas ni Sebut. Bukanlah tu kan. Cikgu nak buat Quizzy untuk kamu jawab 10 soalan cukup kot. Sebelum kita akhiri kelas. Boleh kan? Sekejap Boleh. Boleh. Cikgu. Hai. Cikgu. Yes? Saya nak ke tandas. Boleh. Kita Izinkan take saya ke tandas. kita take 5 ya. Okay. Sekejap lagi cikgu share link. Cikgu, saya nak pergi mandi. Siapa nak mandi? Belum mandi. Okay, sekejap kita main game lepas tu kita habiskan kelas. Boleh? Okay. Boleh.
Kan cikgu ada bagi link dekat grup kelas. Kamu boleh tekan link tu dekat WhatsApp. Kejap lagi cikgu share screen Kejap. Okay, Zulaika, Gomez amboi, Syukrin, Carol dah masuk. Richie, okay. Bagi kawan-kawan yang tak dapat join kelas kita ni boleh je masuk ni. Cuma dia orang tak nampak lah screen ni. Cikgu, tadi saya dah masuk tapi saya tertekan out. Boleh masuk balik, cuba. Okay. Macam main game pula. Ya, kita main game sekarang. Oh ya kah? Cikgu dekat mana nak masukkan kod tu? Kamu dah tekan link cikgu bagi? Dah. Kamu terus masuk, dia keluar minta kod ke ataupun terus masuk? Terus masuk. Tak apa kalau terus masuk. Bagi macam yang tak nampak kod, yang tak dapat masuk, yang kena minta kod, tu cikgu bagi kod awal-awal. Cikgu, tak dapat masuk lagi cikgu. Siapa yang tak dapat masuk? Syukri. Syukrin. Tak apa, cikgu tunggu cikgu. Yes. Tapi ada nama awak sini. Okay. Sekejap saya remove awak dulu Tapi tak dapat masuk lagi. Tak dapat masuk. Okay. Kejap cikgu sebab. Okay, cuba kamu try masuk balik. Okay, jap. Kamu boleh bagi tahu dekat rakan-rakan kamu yang tak dapat masuk Google Meet ni, dia boleh masuk main game ni sekali dengan kamu sekarang. Okay, Carol ada. Ada 2 Carol. Kejap. Ni ada 2 Carol. Awak masuk 2 kali Tak apa. Okay, kita tunggu Syukrin kan? Syukrin dapat tak Syukrin? I think there's something wrong lah. Sebab setiap kali kalau saya dah masuk, dia akan terkeluar sendiri. Oh. Ada. Oi, Carol 2 kali. Ada. Oh. Okay, tak apa Syukrin. Problem kot. Kamu guna handphone ke? Yes. Okay, kamu buka by dapat agak. Kamu cuba buka dekat guna search kat Google Quizy ni. Awak search Quizy. Lepas tu dia akan keluar join dekat situ. Sekejap cikgu cuba.
Dekat join the game kat sini. Dekat guna Google search je. Sudah dapat cikgu. Dapat dah? Okay. Yes. Jap, Carol ni nak saya remove ke participant yang banyak sangat ni? Remove je cikgu. Awak guna yang mana satu? Carol star, Carol double star, Carol. 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 Awak guna yang mana? Carol je Carol. Okay, semua dah ready? Kita start Kejap cikgu, saya nak enter kod. Kejap. Okay. 628 Macam 06 cikgu dah start dah ni. 28 506. Awak masak tak Syukrin? Sekejap. Kamu sekarang tengah main ke tu? Cikgu, kenapa? Hah? Ya, cikgu.
Semua dah dapat Semua dah habis? Dah. Cikgu, saya mau tembak ya. Tembak je. Okey lah, tembak je lah. Susah ke? Tembak je lah, cikgu. Tembak je. Ayo, tembak je. Susah ke? Cikgu, saya dah cikgu. Dah? Sekejap. Dah. Sekejap. Siapa yang dah tadi tu? Saya. Syukrin. Syukrin. Okay, tolak. Okay, wah Zulaika dapat first. Nampak tak kat situ? Nampak. Pada siapa yang apa tu main tembak ya, Alex? Alex saya tembak. Okay. Sekejap, cikgu snap. Cikgu, kenapa saya punya ulang lagi, cikgu? Kamu punya berulang? Siapa yang berulang? Siapa punya berulang? Kejap. Ya, Berulang? ada 2 nama. Ya, sebab kamu ada 2 nama kot. Cuba tebus balik. Kamu dengan Lias. Jadi cikgu remove lah. Ayo. Cikgu dapat remove, jangan risau. Lias tengah main ke tu? Ya. Hmm? Okay, semua dah habis main kan? Dah. Kejap, banyaknya Kirol. Kirol, banyak nama kamu ni. Kejap. Cikgu remove lah. Lias tak payah main, cikgu remove kamu. Yang Lias 2 tu. Remove yang saya punya. Berapa orang je kamu ni? Patutlah bunyi balik game ni. Cikgu ter-remove Carol sampai habis. Sorry Carol, cikgu ter-remove balik semua.
Okey. Sampai sini game dah habis kan? Sekejap. Habis kan game? Sekejap, cikgu stop sharing sekejap. Stop sharing. Okey, itu saja kelas kita. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat hasil belajar hari ni? Cikgu tak padam lagi. Sekejap salah. Azan. Ya, cikgu. Sembayang. Okey. Terus sekejap lagi kita tunggu azan habis sebelum kita habiskan kelas. Okey, azan pun dah habis. Tapi sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak dengar dulu apa yang hasil kamu belajar hari ini. Anyone nak buat apa yang kamu dapat rumuskan dari apa yang kamu belajar hari ini? Mana yang lain ni? Hello. Ya, Carol. Ya, cikgu. Sorry, cikgu. Saya kita andas tu. Okay, Alias. Okay, cikgu nak kamu seorang ataupun dua orang wakil apa yang kamu dapat rumuskan ke apa yang kamu belajar hari ini. Ya, siapa wakil? Tak tahu macam mana nak rumuskan. Okey lah. Hasil dari kelas ni apa yang kamu dapat pelajari? Tentang pemelihara dan pemelihara. Okay, tentang pemeliharaan dan pemeliharaan. Bentuk muka Tombolo dan anak Tanjung. Okay, go screen lagi. Yang lain? Lain kamu dapat belajar tentang pemeliharaan dan pemeliharaan. Kesan kegiatan aktiviti manusia di pinggir pantai.
Ya, kesan kegiatan aktiviti manusia. Kesan kegiatan aktiviti manusia yang memberi kesan negatif kepada manusia. Kepada kawasan di pinggir pantai. Manusia pula. Okey. Lain, hasil yang kamu dapat belajar? Apa yang nilai yang kamu dapat belajar di situ? Nilai. Tanggungjawab. Yes, tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai manusia untuk memelihara dan memelihara. Ya, menjaga. Betul, Shannon. Lagi nilai yang lain? Amanah. Ya, boleh amanah, Alex. Okey, tak apa. Okey, pentingnya kita menjaga kawasan di pinggir pantai ni agar generasi muda ataupun generasi akan datang dapat merasai juga kawasan pinggir pantai ni macam mana, kebersihan pinggir pantai, kecantikan pinggir pantai tu. Sebab pinggir pantai ini adalah merupakan kawasan ekopelancongan yang menjadi tarikan orang ramai. Bila kita jaga dan kita pelihara, secara automatik dia menjadi sumber ekonomi negara dan ekonomi masyarakat sekitar lah sebab adanya peluang pekerjaan. Ingat kita kena jaga alam sekitar ni agar tidak berlaku apa-apa. Macam tsunami, tsunami pula tiba buka cerita tsunami. Ombak yang besar, bila kita ada zon penampan yang baik, dia akan mengurangkan impak hempasan ombak dan berlakunya kepada pantai. Begitu juga dengan tsunami. Bila ada kawasan zon penampan yang baik, tsunami tidak akan berlaku dengan tidak akan datang dengan cepat dekat kawasan permukaan kawasan penempatan yang sekitar tepi pinggir pantai. Macam itulah. Okey semua? Okey tak game tadi? Okay. Kalau cikgu assign tugasan guna game macam tadi, boleh tak? Boleh. Boleh. Ya ke? Sebab assign tugas tu, cikgu boleh nampak tahu siapa yang tak buat. Okey. Okey, semua dah pesan. Okey, sampai sini saja kelas kita. Terima kasih semua kerana join kelas cikgu petang ni. Okey, thank you. Kamu boleh Thank you. Bye-bye. Okay, Alias boleh pergi mandi. Okay. Bye. 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 Bye go. Bye. Bye, Bye, Alex. Bye. Jangan tak muncul kelas lain.